Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, seperti biasa mulanya kehidupan kita dengan syukur kepada Allah Ta'ala, dengan sebanyak-banyaknya syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya syukur atas segala apa yang Allah Ta'ala aturkan, atas apa yang Allah Ta'ala rancangkan, dan atas apa yang Allah Ta'ala telah laksanakan bagi diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tak mampu nak mengurus diri sendiri, yang mana kita serahkan diri bila kita bangun daripada tidur. Kita serahkan kehidupan kita pada pelaksanaan ataupun pada perancangan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala nak buat kepada diri kita. La takilni ila nafsi tarfat ain. Antara doa yang kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada aku. Antara kita minta kepada Allah Ta'ala, doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah, la takilni ila nafsi tarfat ain. Dengan kau serahkan aku kepada aku, ya Allah, walaupun sekejap di mata, kerana kami, ya Allah, tak mampu nak mengurus diri sendiri, ya Allah. Atas kita membenarkan kalam yang kita terlafazkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tak ada daya untuk urus, kami tak ada kekuatan, kami tak ada upaya, ya Allah. Melainkan semuanya kami balik kepadamu, ya Allah. Kalau tuan dan puan rahimakumullah ta'ala sekalian, maka wajib ke atas kita bersyukur atas apa jua yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita. Karena seulang balik, syukur itu lahirnya daripada beberapa golongan. Syukur itu terlahir ia daripada satu golongan yang dijamin oleh Nabi SAW ketika saat dunia ini dilaknat dan isi dunia ini dilaknat. Tapi ada beberapa golongan yang dijauhkan laknat dia daripada Allah Ta'ala, yang mana kita nak tengok balik diri kita, kita nak muhasabah balik diri kita. Sebab mengaji itu salah satu dia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tanda engkau telah mengaji ilmu yang bermanfaat bila mana engkau lagi mengaji, lagi nampak keaiban diri sendiri. Tanda ilmu yang bermanfaat. Mengaji, siapa-siapa pun boleh mengaji. Tuntut ilmu, siapa-siapa pun boleh tuntut ilmu. Tapi adakah ilmu yang kita mengaji
ilmu yang kita ambil itu, adakah ilmu itu bermanfaat untuk diri kita? Maka kata Imam Al-Ghazali, nak kenal ilmu itu, ilmu yang kita mengaji itu memberi manfaat ataupun tidak kepada diri, salah satu daripada beberapa tanda ilmu itu ilmu yang bermanfaat ialah bila mana engkau lagi mengaji, lagi nampak keaiban diri sendiri, bukan keaiban orang lain. Lagi mengaji, lagi nampak buruknya diri, bukan nampak buruk orang lain. Lagi mengaji, lagi nampak tak eloknya diri daripada tak nampak tak eloknya orang lain. Itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Maka ulang balik tuan-tuan dan puan rahimahullah taala sekalian, kita nak tengok balik diri kita, bukan diri orang lain. Sama ada kita ini termasuk ataupun tidak dalam golongan-golongan yang disebut oleh baginda Nabi SAW yang dijauhkan laknat daripada Allah Ta'ala di saat dunia ini dilaknat. Sabda Nabi SAW, "Ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unatun, wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa 'aliman wa muta'aliman." Bahawa kita nak tengok sama ada kita termasuk ataupun tidak dalam golongan yang dijamin oleh Nabi SAW yang dijauh laknat. Yang mana Allah Ta'ala sebut dunia itu dilaknat dan segala isi dunia itu turut dilaknat oleh Allah Ta'ala, melainkan kecuali Nabi hadirkan kalimah illa, bermakna dalam laknat itu ada yang tak dilaknat, ada yang dijauhkan. Salah satu dia az-zikrullah, orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Ringkasnya, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, yakni orang yang ingat pada Allah Ta'ala. Zikir itu bukan setakat dalam masjid, zikir itu bukan setakat di atas tikar sejadah, zikir itu bukan setakat kita pegang tasbih berzikir dah. Zikir itu ingatan. Yang kata Nabi SAW, zikrullah ta'ala ala kulli halin, yakni di mana jua engkau berada, di daratan ataupun di lautan, bekerja ataupun istirahat, musafir atau muqim, maka engkau kena ingat Allah Ta'ala, bukan sekadar di tempat ibadat. Maka kita dalam apa jua yang kita lakukan, apa jua yang kita amalkan, apa jua yang kita perbuatkan, maka bersamanya adalah zikrullah. Maka orang yang berzikir, yakni orang yang ingat apa saja yang ada pada dia itu berupa bentuk harta benda, ilmu, kekayaan, pangkat, jawatan, apa saja yang ada pada dia berupa bentuk kenikmatan, bila dia ingat kepada Allah Ta'ala, yakni bila dia zikrullah, maka takkan ada sedetik pun daripada diri dia untuk lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana dia ingat semua benda yang ada pada dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik dia. Maka dia takkan tinggalkan alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita masuk pada kitab kita insya-Allah 20 sifat hati yang terpuji dan juga yang terkeji. Berhenti kita pada sifat yang ke-10, yakni sifat yang terakhir. InsyaAllah kita akan habiskan terus. Sifat yang ke-10 iaitu pada menyatakan banyaknya bercakap ataupun banyaknya dalam berkata-kata, dalam preparation kita, dalam istiadat diri kita. Betul? Kita lagi beberapa minggu, mungkin seminggu lebih, mungkin 10 hari, mungkin lagi beberapa minggu lebih, seminggu lebih mungkin, kita akan melangkah kaki untuk masuk ke satu bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Kita akan masuk ke dalamnya. Tuan, bulan ini pasti dan pasti akan hadir. Cuma yang tak pasti nak hadir itu adalah kita. Bulan itu pasti akan hadir, cuma yang tak pasti nak hadir ataupun tidak itu bagi pihak kita. Sebab kita telah menunggu janji Allah Ta'ala yang kita sendiri tak tahu bila, di mana dan bagaimana benda ni nak berlaku.
Iaitulah janji Allah Ta'ala apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan rasa mati itu. Sebab itu tuan, kita minta kepada Allah Ta'ala agar dipanjangkan umur. Panjang umur bukan panjang saja. Panjang kita mintanya panjang umur dalam keberkatan, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ada orang yang panjang umur, Allah Ta'ala rezekikan panjang umur, tapi dengan umur itu bukan makin hampir, tapi makin jauh dia dengan Allah Ta'ala. Ada orang panjang umur makin jauh dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang panjang umur makin dekat ia dengan Allah Ta'ala. Maka berhati-hati dengan umur yang Allah Ta'ala panjangkan ini. Kerana bila mana Allah Ta'ala panjangkan umur, kita akan pergi kepada dua hal. Jika jalan yang kita benar, kita jalan itu atas jalan yang benar, maka kita akan jadi sebaik-baik makhluk. Tapi kalau langkah kaki silap dalam umur kita, kita akan jadi seteruk makhluk. Siapa sebut? Nabi SAW. Bila mana sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayyun nasul khair? Ya Rasulullah, siapakah manusia paling baik, paling bagus sekali ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Iaitu orang yang dipanjangkan umur, kemudian dia sentiasa perbaiki amal ibadat dia, dia sentiasa perbaiki amal kehidupan dia, maka dia orang yang terbaik. Dipanjangkan umur, dengan umur itu dia perbaiki amal ibadat dia dengan Tuhan dia, diperbaiki hubungan dia dengan Tuhan dia, maka ini orang yang terbaik. Ya Rasulullah, ayyun nasul syahru? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling teruk pula? Iaitu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Bila mana dipanjangkan umur, dia merosakkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Bila panjang umur, dia merosakkan amal ibadat dia dengan Allah Ta'ala. Maka berhati-hati dengan umur ini. Kerana satu ketiga Allah Ta'ala akan tanya, an umrihi fima afnahu. Aku bagi hampa umur dulu, hampa habis ikut mana? Antara soalan yang bakal ditanya dan kita bakal menjawab dia ialah umur kita. Sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, agar kita dapat sampai juga penantian kita. Bila mana Allah Ta'ala panjangkan umur untuk masuk tahun bagi tahun lagi tahun, satu bulan yang kita nantikan, iaitu bulan beribadat kita dengan Allah Ta'ala, dengan penuh struggle kita, dengan penuh sungguh-sungguh kita. Adakah bulan lain kita menafikan, bulan lain kita tak beribadat? Beribadat. Dan sungguh-sungguh juga kita beribadat. Bukan setakat tunggu bulan Ramadan baru nak ibadat sungguh-sungguh. Tak. Bulan lain turut kena ibadat dengan bersungguh-sungguh juga. Bukan menafikan bulan lain kita ibadat sambil lewat. Maknanya bulan Ramadan ini ada satu benda yang Allah Ta'ala janjikan, peningkatan amalan, kelebihan amalan, kan? Maka kita bersungguh-sungguh. Maka antara preparation kita adalah apa yang ditegaskan oleh Nabi SAW pada kita, iaitulah preparation kita sebelum kita beribadat, sebelum kita menyembah Allah Ta'ala, sebelum kita berhubung diri dengan Allah Ta'ala. Sebab hubung itu bukan sekadar pergerakan, tapi hubung itu adalah berkaitan dengan qalbuna, iaitu hati kita dengan Allah SWT. Maka bagaimana kita nak bawa preparation kita, hati kita kepada Allah SWT? Kerana kita nak patah balik. Bila masuk bulan Ramadan, apa sebenarnya intipati, apa sebenarnya natijah bulan Ramadan itu bawa mai dan nak lahirkan kita selepas bulan Ramadan itu, kita siapa? Lagi beberapa minggu akan didendangkan, akan dibacakan, akan diperdengarkan kita dengan satu ayat Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Ramadan pasti dan pasti akan tiba. Ulang balik, Ramadan itu pasti akan tiba. Yang tak pasti itu kita nak tiba sama-sama ataupun tak tahu. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala masih lagi sudi menerima kita untuk berada di satu bulan yang penuh berkah ini.
Kalau kita nak tahu tujuan dia. Bila mana Allah Ta'ala hadirkan kita bulan Ramadan untuk berpuasa, apakah kita akan jadi? Siapakah kita selepas kita lalui bulan Ramadan itu? Tuan-tuan, bila orang main bola, kan, orang yang main bola, bila ada perlawanan, satu-satu perlawanan yang telah dijadualkan, dia tahu minggu depan dia nak berlawan, maka dia akan ada preparation. Sebab apa? Dia tahu tujuan dia bila duduk dalam padang itu, dia akan main sungguh-sungguh. Maka Ramadan menjadi satu padang untuk kita, untuk ibadat yang sungguh-sungguh. Soalan dia, apa preparation kita jika kita tak tahu tujuan kita? Adakah tujuan kita nak puasa, tahan lapar, tahan dahaga sahaja? Maka boleh yang tu je. Maka apa tujuan kita? Orang yang main bola, dia tahu tujuan dia. Bila duduk dalam padang, apa yang dia nak kena ada? Skill dia kena ada, kan? Fizikal dia kena elok, stamina dia kena baik. Untuk dapat apa? Untuk dapat tujuan dia, goal. Orang main bola dalam padang. Tapi kita bila mana kita duduk dalam padang Ramadan, kita berusaha dalam ibadat, kita nak jadi apa ni? Maka tengok balik firman Allah Ta'ala sebut, last sekali Allah Ta'ala sebut penutup pada akhir ayat itu, apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka Ramadan datang, puasa kita sebagai amalan kita, sungguh-sungguh dalam ibadat. Kerana tijah dia, Ramadan itu, puasa itu akan melahirkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa dia takwa? Di mana takwa? Kata Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari dia, at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Isyarat Nabi, takwa itu di mana? Di hati. Maka jom antara preparation kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, untuk duduk dalam padang, untuk kita struggle, sibukkan diri untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, jom prepare hati kita. Kerana takwa itu akan berada di sini, kata Nabi. Tapi kalau di sini tak elok, bagaimana takwa itu nak hinggap di sini? Ya? Maka bersihkan dulu di sini, agar Allah Ta'ala letakkan sifat yang baik, yang suci dan yang murni. Di mana? Di sini. Untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, agar Ramadan kita melahirkan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung. Qala musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Sabda Nabi SAW. Nabi bersabda pada bab menyatakan lomba pada berkata-kata, antara sifat hati yang tak baik dan tak elok, iaitu banyaknya dalam bercakap. Dihadirkan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau kama qala Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, yang bermaksud siapa-siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa-siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, maka Nabi hadirkan satu jaminan, satu pengiktirafan, satu tanda. Siapa-siapa yang benar beriman kepada Allah Ta'ala. Apa dia iman? Iman itu percaya dan yakin kita, kan? Iman itu percaya serta yakin kita bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita, dan kita membenarkan apa saja yang keluar daripada mulut Nabi SAW, sama ada segi perintah ataupun larangan. Itu iman, percaya dan yakin. Tuan, bila kita akan percaya, bila kita akan yakin? Contoh, saya ada seorang sahabat, saya ada seorang kawan, kita nak tinggalkan duit dekat dia. Contohlah, kita nak pergi keluar jauh, kita nak tinggalkan satu amanah dekat dia. Apa yang membuatkan saya boleh percaya dan yakin, memang percaya yakin kita boleh tinggal dekat dia? Pasal apa?
Pasal apa saya boleh percaya dekat dia nak tinggalkan amanah? Pasal apa saya boleh yakin dekat dia nak tinggalkan amanah ni? Kerana apa? Tak ada sebab lain. Sebab aku kenal dia. Itu je. Sebab kenal. Sebab ma'rifat itu yang menyebabkan kita percaya dekat dia, kita yakin dekat dia. Aku tahu dia siapa dia, aku tahu macam mana sikap dia, aku tahu macam mana sifat dia, aku kenal lama dah dia. Percaya dan yakin itu hadir selepas mengenali. Maka iman itu hadir dengan apa? Dengan kita mengenali. Mengenali dengan apa? Ilmu. Maka Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkatkan orang yang beriman beberapa darjat dan juga orang yang berilmu. Allah Ta'ala gunakan, Allah Ta'ala temukan dua benda, iman, ilmu. Kerana ilmu itu akan mengenalikan kita. Maka percaya kita, yakin kita bahawa Allah Ta'ala itulah yang memberi rezeki. Percaya kita bahawa Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Percaya kita bahawa Allah Ta'ala yang memberi kebaikan kepada kita, bukan daripada manusia. Percaya bila mana kita lebih mengenali ma'rifatillah Allah Ta'ala itu. Maka ilmu itu satu cebisan daripada sifat alimnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha alim, bersifat dengan alim. Bila mana Allah Ta'ala alim, mustahil sifat bagi kita balik tauhid balik. Bila wajib bagi Allah Ta'ala alim, maka mustahil bagi Allah Ta'ala jahil. Maka wajib bagi kita jahil, mustahil bagi kita alim. Mantik dia. Allah Ta'ala itu alim, dan Allah Ta'ala hanya turunkan beberapa persen daripada alim kepada ilmu kepada makhluk. Maka kita mengaji ilmu yang diturunkan kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kepada kita. Maka ilmu itu bukan nak menyatakan kita alim. Ilmu, mengaji ilmu bukan nak habaq, nak angkat diri aku orang alim. Tak. Ilmu nak mengenalkan kita kepada alim, bukan menjadikan kita alim. Itu ilmu. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala itulah alim. Adapun hakikat sebenar kita tetap jahil. Maka tanda kita jahil, kita mengaji. Maka ulang balik, ilmu itu diturunkan melalui pentaraan manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan ilmu. Bukan untuk kita jadi alim, tapi untuk kita beradab dengan alim yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengenali alim yang hakikatnya. Itu ilmu. Maka ilmu, pengetahuan, pengenalian, ma'rifat itu adalah punca ketingkatan iman kita. Tingkatan iman kita dengan Allah Ta'ala. Percaya kita, yakin kita pada Allah Ta'ala, membenarkan apa yang Nabi sebut. Dengan iman itu apa dia? Ilmu. Maka percaya kita, yakin kita bila kita mengetahui ia, ma'rifat ia, kita kenal ia. Maka Nabi sebut siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap yang baik-baik. Maka orang yang beriman itu falyaqul khair aw liyasmut. Orang yang beriman itu, tanda seseorang itu beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, bila mana dia hanya bercakap yang baik-baik saja dan banyakkan berdiam. Kalau tak boleh cakap benda baik, kata Nabi SAW, awliyasmu, maka dia akan berdiam diri. Kerana orang yang beriman tidak akan cakap benda yang tak baik. Orang yang beriman tidak akan cakap benda yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan mengumpat orang. Orang yang beriman tidak akan mengutuk orang. Orang yang beriman tidak akan mengguriskan hati orang. Sebab itu dilarang bagi kita untuk bercakap yang banyak. Kerana dalam cakap kita yang banyak itu, kita pun tak tahu sama ada orang yang dengar itu terguris hati ataupun tidak. Dan kita sendiri pun tak sedar apa yang kita lapaskan, apa yang kita sebut daripada mulut kita. Kata Nabi SAW, orang yang beriman itu hanyalah ia bercakap yang baik-baik. Dan jika kalau dia tak boleh nak cakap baik, dia diam, itu lebih baik untuk diri dia. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan sabda lagi Nabi SAW, hadis daripada Nabi SAW, yang ini wajib kita menerima apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW, kerana iman kita dengan Nabi. Yang ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi berupa bentuk perintah ataupun larangan. Maka sabda Nabi SAW, "Man yatawakkal li ma baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah." Maka sabda Nabi SAW, siapa-siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara tempat misai dan janggutnya, yakni mulut dia. Siapa-siapa yang boleh jamin kepada Nabi SAW apa yang di antara misai dan janggut dia, iaitu mulutnya, dan apa di antara kakinya. Antara kaki apa dia? Yakni kemaluan dia. Baina rijlaihi. Siapa-siapa yang menjamin pada Nabi SAW, yakni menjamin apa? Keselamatan. Keselamatan daripada pihak yang kedua. Yakni maksudnya kita tak merosakkan orang lain daripada lisan kita dan kemaluan kita. Kerana sahabat bertanya Nabi SAW, ramainya yang masuk neraka itu sebab apa? Kata Nabi, dengan 2 lubang. Banyaknya penghuni neraka itu dengan 2 lubang punca masuk dalam neraka. Banyaknya masuk neraka kerana melalui 2 lubang ini. Maka 2 lubang ini akan pandu kita. Jika kita tak pandu mereka, mereka akan pandu kita. Jika kita tak pandu mereka kepada pintu syurga Allah Ta'ala, maka dia akan pandu kita menuju ke pintu neraka Allah Ta'ala. Wa yu'azubillah. Maka Nabi sebut 2 lubang itu dia, iaitu lubang mulut dan lubang kemaluan kita. 2 benda. Maka Nabi sebut siapa-siapa yang boleh menjamin bagiku, yakni jaga bagi dia, bagi Nabi SAW, menjamin orang lain takkan dapat keburukan daripada mulut aku, yakni fitnah, mengutuk, mengumpat, mengejek orang daripada mulut dia ataupun daripada kemaluan dia. Siapa yang boleh jamin pada Nabi SAW untuk selamatkan orang daripada mulut dan kemaluan dia, maka Nabi SAW sebut, nescaya aku jamin syurga untuk dia. Atawakkal lahu bil jannah. Maka aku pasti akan jaminkan bagi dia, bila mana dia boleh jaga 2 lubang ini, maka pasti aku jamin bagi dia syurga. Sebab tu sulang balik, kalau kita tak mampu nak menjamin, nak pandu 2 lubang ni ke arah kebaikan, maka dia akan bawa kita menuju ke neraka Allah Ta'ala. Tapi siapa yang menjamin bagi Nabi SAW panduan elok dengan mulut dan juga kemaluan dia, maka Nabi menjamin, atawakkal lahu bil jannah, aku akan pastikan dia syurga milik dia. Siapa dia? Orang yang menjaga 2 benda. Baik itu daripada hadis Nabi SAW, daripada Sayyidina Anas, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi bersabda, iman seseorang hamba itu tidak akan betul. Iman seseorang hamba itu tidak akan lurus sehingga lurusnya hati dia. Iman itu tak akan pernah lurus jika hati kita tak pernah benar, jika hati kita tak pernah lurus. Dan kata Nabi SAW, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, dan tidak akan pernah lurus hati dia bila mana lisan dia tak pernah cakap betul. Takkan pernah lurus hati bila mana lisan itu tak pernah lurus ke jalan Allah Ta'ala. Bila mana tak boleh nak jaga mulut, maka ketahui hati itu bukan hati yang lurus. Maka tak ada istilah kata dia mulut je jahat, hati bagus dah. Tak ada. Mulut je jahat, hati bagus dah. Mulut tak bagus bersama dengan hati, kata Nabi SAW. Hati itu takkan baik bila mana mulut dia tak baik.
Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, dan seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa sebut? Nabi sebut. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk syurga seseorang itu, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, bila mana jirannya tak pernah selamat daripada kata-kata dia. Maknanya Nabi sebut apa? Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang jiran dia tak dilindungi oleh mulutnya. Maksudnya Nabi sebut apa? Tidak selamat daripada mulut kita, jiran kita, maka tak akan masuk syurga. Bermakna bukan setakat jiran, umum dia, setiap makhluk Muslim itu, setiap yang bergelar Muslim itu, jika kita tak jaga Muslim dengan mulut kita, kita hancurkan Muslim itu dengan mulut kita, maka jaminan daripada Nabi, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk syurga kamu. Dengan apa? Mulut kita. Sebab itu berhati-hati dalam berkata-kata ataupun dalam menyebut sesuatu. Sebab itu seulang balik sentiasa beramal dengan doa, la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, dengan serahkan aku kepada diri aku walaupun sekejap di mata. Jadi serahkan segalanya, penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita. Ya Allah, jangan bagi aku bercakap atas diri aku sendiri, kerana bila aku bercakap dengan diri aku sendiri, aku tak tahu apa yang aku cakapkan. Ya, kalau tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kata Nabi SAW, siapa yang dapat menjamin bagi Nabi SAW apa yang di antara misai dan janggutnya, iaitu lisan dia, dan daripada apa dua kaki dia, iaitu kemaluan dia, maka kata Nabi, atawakkallahu bil jannah, maka Nabi akan jamin bagi dia syurga. Dan sabda Nabi SAW lagi, Nabi hadirkan lagi hadis Nabi SAW, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu fannaru awla bihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, siapa yang banyak bercakap, man kasura kalamuhu. Saya ulang balik apa yang Imam Malik sebut, banyaknya kelebihan dalam kita berlebih dalam sesuatu. Dalam kita berlebih dalam bersesuatu itu ada kelebihan dia, illa kecuali berlebih kita dalam bercakap. Kerana bercakap yang lebih itu akan mudaratkan diri kita. Kata siapa? Imam Malik. Maka kata Nabi SAW, siapa-siapa yang banyak bercakap, maka banyaklah salah dia. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Siapa yang banyak dalam berbicara, banyak sangat bercakap, banyak akan keluar, akan terpancar daripada dia salah diri dia, kesalahan diri dia. Bila dia banyak menonjolkan diri, seolah-olah kata Nabi, dia menunjukkan salah diri dia, dia menunjukkan kelemahan diri dia kepada orang lain. Adapun orang yang senyap, kita tak tahu dia. Orang yang banyak bercakap, dia menunjukkan kelemahan diri, dia menunjukkan kesalahan diri dia kepada orang lain. Dan sambung daripada hadis Nabi, wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Siapa-siapa yang banyak salah, maka banyaklah dosa dia. Bercakap yang banyak menunjuk kesalahan yang banyak. Bila kesalahan itu banyak, maka banyaklah dosanya dengan Allah Ta'ala. Wa man kasurat zunubuhu fannaru awla bih. Kata Nabi SAW, bila banyaknya dosa, maka nerakalah tempat yang layak bagi diri dia. Sebab itu antara jalan kita untuk sekat dosa, sekat kesalahan, adalah sekatkan kalam kita. Bukan kalam orang, kalam kita sendiri.
Nak sekat antara jalan, kita nak sekat dosa daripada menyalur masuk, kita semua berdosa. Tak ada orang lari daripada dosa. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, kum dibaca dengan jamak semua, semua daripada kamu, wahai hamba-hambaku, semua daripada kamu ini, maka tak terkecuali seorang pun, semua daripada kamu, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, hampa semua ada dosa dengan aku siang malam. Kalau kita semua ada dosa, kita maklum kita berdosa dengan Allah Ta'ala, dan kita sentiasa minta ampun daripada dosa kita, dan kita tak mau tersalurnya dosa yang terlampau banyak. Dengan apa? Antara kita sekat dosa masuk daripada kita, bila kita boleh sekat kalam yang tak baik yang keluar daripada mulut kita. Tahan kalam, tahan kalam yang tak baik, yang tak berfaedah, yang keluar daripada kalimah mulut kita, supaya ia tak menjadi antara penyalur, penyumbang besar kepada dosa yang keluar daripada mulut kita. Maka sebab kata Nabi, dosa yang banyak, maka siapa-siapa yang berdosa dengan dosa yang banyak, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat yang layak baginya. Riwayat daripada Abu Naim. Maka sambung, pada ketika hendak bercakap, kata ulama, pada ketika hendak bercakap perkara yang sia-sia, tidak berfaedah, hendaklah engkau fikirkan bahawa jika kita menyebut Allah Ta'ala, ataupun berzikir, ataupun bersolawat, ataupun beristighfar, ataupun bertahlil, ataupun bertasmi', bertahmid, ataupun bertaqdis, berdoa dan sebagainya, ganti daripada perkataan yang tidak berfaedah itu, kita akan mendapat untung yang sangat besar. Maka kata ulama, jika engkau nak bercakap benda yang tak elok, fikir-fikirlah. Kalau aku boleh berzikir, diberi izin oleh Allah Ta'ala berzikir, waktu untuk berzikir, kenapa aku pergi bercakap benda yang tak elok? Kerana berzikir itu antara urusan besar kita dengan Allah Ta'ala, antara pekerjaan besar kita dengan Allah Ta'ala. Nak dapat kerja yang besar dengan Allah Ta'ala, wala zikrullahi akbar, urusan besar dengan Allah Ta'ala adalah ingatkan Allah Ta'ala. Apa jua? Berzikir, ingat Allah Ta'ala, itu kerja besar kita dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala semauakan kita kerja pekerjaan yang besar, tapi kita menolak dengan apa? Bercakap benda yang tak berfaedah. Maka orang yang berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertaqdis, itu mereka beramal dengan amal yang besar dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut wala zikrullah, dan zikir Allah Ta'ala itu urusan besar dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kecil, urusan yang besar. Kerana berzikir itu adalah umpama sepotong emas, dan perkataan yang sia-sia itu ibarat seketul tanah yang keras. Maka adalah wajar bagi orang yang berakal mengambil ketul emas dan tinggalkan tanah yang keras yang tak berharga itu. Maka umpama yang ulama buat, bercakap benda yang sia-sia, yang tak ada manfaat, yang tak ada bantuan, yang tak ada syafaat kepada diri di akhirat nanti, umpama tanah yang keras. Tanah keras nak tanam pokok pun tak boleh, takkan ada hasil, takkan ada manfaat. Dan berzikir itu, cakap benda yang baik itu, bercakap benda yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, itu ibarat emas. Maka wajar bagi orang yang berakal, kata ulama, kalau dia orang yang aqil, orang yang cerdik, maka dia akan pilih emas daripada tanah yang tak ada manfaat. Tapi dah kita tunjuk bahawa kita tak ada akal bila kita tinggalkan benda yang bermanfaat, ambil benda yang tak ada manfaat. Sebab itu kata ulama, orang yang bercakap benda yang sia-sia, dia tunjuk dia tak ada akal rupanya. Kata ulama, orang yang bercakap benda yang tak ada kena-mengena untuk diri, pertolongan untuk diri, bekalan di depan Allah Ta'ala, umpama dia sedang tunjuk diri dia, aku tak ada akal. Kata ulama, maka adalah wajar bagi orang yang berakal mengambil ketul emas itu dan tinggalkan tanah yang keras, yang tak berharga itu. Ini jika perkataan itu sia-sia yang tidak berdosa,
maka sekiranya perkataan yang hendak dicakapkan itu mengandungi dosa, maka ianya adalah sepotong api. Apakah waras orang yang meninggalkan seketul emas lalu merebut sepotong api, kelak membakar hangus akan diri dia sendiri? Ya? Pilih di antara benda yang memudaratkan kita ataupun manfaatkan kita, benda yang membunuh kita atau benda yang menyelamatkan kita. Maka adakah waras kita boleh sebut orang ni orang yang betul bila mana pilih jalan bunuh diri, pilih jalan memudaratkan diri, pilih jalan mencelakakan diri, bila kita bercakap dengan benda yang berdosa. Adapun benda yang sia-sia, yang tiada dosa tapi sia-sia bila bercakap, umpama tanah kerah. Tapi bila bercakap benda yang sia-sia yang mengandungi dosa, maka umpama kita sedang bunuh diri kita sendiri. Kata ulama, benda yang mudaratkan diri dia balik. Dan di antara kata-kata yang berdosa yang keluar daripada mulut kita ialah, iaitu berdusta, yakni bercakap bohong, dan mengumpat, ini bercakap mengutuk orang, berbantah-bantah, dan mengejek dan menyenda-jenda orang, bersuluruh ni maksudnya apa? Melawak dengan orang. Bersuluruh ni melawak kan? Ada melawak yang dibenarkan dan ada melawak yang tak dibenarkan. Jika melawak itu menggoreskan perasaan orang tak suka kita melawak macam tu, dosa kering je kita dapat. Kita seronok kan melawak dengan orang, tapi orang tak seronok dengar kita melawak, maka dosa kering saja. Antara kalam yang berisi dosa, kata ulama, iaitu berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam daripada orang, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Puji yang terlebih pun juga tak boleh. Kalau kita puji dia menyebabkan dia mudarat diri dia, kita puji dia lagi puji dia sampai mudarat diri dia, hatta mudarat diri kita sendiri, maka berdosa kita. Adapun yang tidak merosakkan ialah tidaklah terlarang begitu juga berseluruh. Yani kalau nak melawak ada cara dia. Seperti pernah Nabi SAW berseluruh, yakni berjenaka. Nabi pun turut berlawak juga kepada seorang perempuan yang tua. Katanya tidak masuk syurga perempuan yang tua. Maka Nabi melawak dengan orang tua, kan? Orang tua ni takkan masuk syurga, Nabi sebut. Ya, bila Nabi sebut macam tu, Nabi sebut. Kalau kawan kita sebut, kita bolehlah tutup telinga tak mau dengar. Nabi sebut perempuan tua tak boleh masuk syurga. Maka bila dengar macam tu, tak seronoklah dia, menangislah dia sebab dia tua. Macam mana nak masuk syurga? Maka kata Nabi, maksud dia akan jadi muda. Nanti di syurga nanti semua akan muda. Ni yang ada lah ni. Silap nanti sama umur nanti. Kan? Semua kita pun tak kenal dah sama-sama kita. Semua muda-muda belakang. Kan? Nabi sebut dalam syurga tak ada orang tua. Semuanya muda. Maka akan balik oleh Allah Ta'ala pada dia, menjadikan kita seorang yang muda. Itu cara Nabi berseluruh. Maksud dia, Nabi berlawak dibenarkan dalam Islam. Kalau nak melawak benda tu benda yang betul. Bukan mereka sampai orang sakit hati dan benci kepada kita hatta menimbulkan dendam. Maka itu akan menjadi dosa kering kepada kita. Wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.